wassalatu wassalamu ala ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa wala ila qiyamis sa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, Allahumma amin. Ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada malam ini, malam yang asing. Katanya malam semalam. Saya mohon maaf sedikit kekangan dan saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang meluangkan masa pada malam ini. InsyaAllah kita menyambung perbincangan kita dalam ayat surah dan larangan. Malam ni insyaAllah kita nak mulakan dengan nak membaca ayat yang ke-180, ayat ke-190 daripada surah Al-Baqarah pada halaman 29. Halaman 29 surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat ke-190 dan 191 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Terjemahan. Kita ambil ayat yang ke-190 dahulu. Terjemahannya, dan perangilah kerana menegakkan kebenaran, kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu menceroboh dengan memulakan peperangan, kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh. Baik. Okay, malam ni, ini kan dah start cuti sekolah kan. Ramai yang bercuti atau sibuk melayan cucu. Khair insya-Allah. Baik, sebelum ini kita telah melihat ayat yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pertanyaan orang kepada Nabi SAW berkaitan dengan anak bulan, berkaitan dengan haji, berkaitan dengan sistem dalam kehidupan, itulah waqtul buyut min abwabiha, masuk rumah ikut pintu dia, dan perkara kebaikan itu adalah takwa. Setelah itu Allah bawakan satu ayat yang berbentuk suruhan. Allah sebutkan waqatilu. Terjemahannya dan perangilah. Perangilah, ayat yang berbentuk suruhan. Kita bila dengar perang, kita apa perasaan kita bila dengar perang? Allah kata dan berperanglah. Apa perasaan kita? Takut. Perang kita perasaannya takut. Lagi? Dia sama ada takut atau berani lah Ustaz. Yang Takut nak ataupun berani.
Yang Baik. nak berperang berani, yang tak nak berperang takut. Takut. Betul saja. Ya. Kalau perang berani takut lah kan. Dua tu lah. Ada lain? Bila kita dengar perang, Kemusnahan kemusnahan. Kemusnahan harta dengan nyawa kan. Kemusnahan. Kita ada harta. Kita ada nyawa. InsyaAllah. Bergantung kepada apa sebabnya untuk perang tu, nak tahan berdiri, tahan diri atau nak menceroboh. Baik. So rasanya akan Perang. berbeza. Dia pergi kepada sebab kenapa berperang itu. Baik. InsyaAllah. Bila perang ni sesuatu yang serius. Serius. Maknanya bukan boleh buat main-main macam tak payahlah tak payahlah buatlah macam ni, tapi ini kata perang dia kata. Maknanya serius sangat. Mesti sungguh-sungguh. Surah yang serius. Satu surah yang sungguh-sungguh. Jazakillah khairah. InsyaAllah. Dan perangilah. Ada lagi yang keluar di kepala? Istilah perang ni Ustaz, mungkin untuk jihad, berjihad Ustaz. Peperangan ni bukan saja dari segi peperangan yang fizikal, ada yang perang dengan nafsu ke perang juga. Baik. Baik, kita ada nanti jihad dengan fizikal ataupun dengan nafsu. Cantik. Qatilu tu Ustaz, dia kan bunuh kan. Qatalu bunuh kan. Betul, bunuh. Kan dia suruh pergi bunuh aja tu. Dan perangilah dan bunuhlah. Kerana agama Allah. So, kiranya surah untuk pergi bunuh. Berbunuh-bunuhan ni. Kita dengan bunuh. Okey. Ada lagi? Sebut tentang perang? Macam-macam rupanya, kan? Bila sebut tentang Ini macam mempertahankan diri ni. Yang Prof tanya tadi. tentang Untuk perang. apa sebab dia kan. Allah turunkan arahan dan berperanglah Demi agama Allah. pada jalan Allah. Jihad ni jihad. Dan seperti Haji Nurul sebutkan tadi, waqatilu maksudnya adalah bunuh. Kan, kerana qatala asal ruhnya adalah qatala. Qatala ni sinilah maksud dia. Maksudnya adalah bunuh. Maka ini bukan satu suruhan yang biasa, ini satu suruhan yang sangat serius. Kerana ini antara hidup dan juga mati. Suruhannya pun maksudnya dan pergilah membunuh. Perang tu pergilah umpamanya pergilah membunuh. So bila ada suruhan pergi membunuh kan. So orang yang kita nak bunuh tu akan dia nak rela, marilah bunuh saya. Mestilah dia pun akan melakukan perkara yang sama juga kita. So dia adalah antara hidup dan juga mati. Dia umpama Allah kata pergilah membunuh ataupun pergilah mati. Macam tu. Umpama macam nak suruh pergi mati ni bukan nak suruh pergi hidup, ni nak suruh pergi mati. Maka dia satu suruhan yang sangat serius. Satu suruhan yang sangat serius. Dan sudah tentu dua perasaan ini akan timbul. Ada yang takut dan ada yang berani. Kenapa orang tu takut, kenapa orang tu berani? Takut sebab dia lemah. Takut sebab dia lemah. Berani sebab dia dah prepare mindset untuk berani mati. Sebab dia kuat, dia dah prepare. Berani kerana Allah. Baik. Dia berani kerana Allah. Maka dua perasaan takut dan juga berani. Ini sebenarnya bergantung kepada siapa? Pada iman.
dia bergantung kepada diri seseorang itu, dan dalam diri itu dia bergantung kepada, kalau kita cerita tentang agama, dia bergantung kepada iman. Orang yang takut hantu. Orang yang takut hantu macam mana? Kalau katakan, saya pernah sebut perkara ni. Katakan ada orang nak jual rumah. Dia kata harga lelong. Rumah tu katakan nilainya 1 juta. Dia nak jual dengan harga 200,000 sahaja. Nak beli tak? Mestilah nak belilah. Tapi sudah tentu bila kita tahu market price ni itu 1 juta dan selling price ni adalah 200,000, kita mesti fikir mesti ada something wrong somewhere, kan? Ya. Dan kemudian kita find out rupa-rupanya rumah tu berhantu. Pernah terjadi kes, diceritakan ada terjadi kes bunuh lah dan sebagainya. Orang kata rumah tu berhantu. Adakah kita nak teruskan pembelian ataupun tidak? Cari Harundin. Cari Harundin dulu. Baik. So kalau kita jumpa Ustaz Harundin, kita beli. Baik. Lain betul kalau kata Ustaz Harundin tak ada. Beli ataupun tidak? Murah ni. Ini orang kata ini memang simple flip kan. Beli 200, jual 500, jual 600, still below market value. Kalau Beli tak boleh? kita bersedia nak halau hantu tu boleh Ustaz. Bersedia. Baca Al-Baqarah. Sometimes hantu tak ganggu, dia ada je kat situ. So baca Quran banyak-banyak kat rumah tu. Baca Quran banyak macam bagus jugalah kan. So kita terpaksa lah mengaji kat rumah tu banyak-banyak sebab tahu ada hantu. Baik, dia adalah berkaitan dengan takut dan juga berani. Sebelum sebut takut dan juga berani, ia akan kembali kepada iman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman kepada Allah Azza wa Jalla. Habis itu takkan takut hantu pun tak takut hantu tu berkaitan dengan iman. Ya, itu berkaitan dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Habis takut binatang tu semua itu juga berkaitan iman juga ke? Ya, ada kaitan dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, sebenarnya makhluk halus banyak. Kat rumah saya dulu ada, saya pagar rumah dengan air kerusi, rupanya saya pagarkan benda tu kat rumah ni. So dia kacau saya sakit 4 bulan. Kena panggil orang buat. Rupanya tak pagar dengan dia sekali. Sebab kawasan ni kawasan kelapa sawit. So bila buat rumah, kita kacau tempat dia. So banyak rumah yang ada. Rumah baru, kawasan baru. So kita sebenarnya berkongsi dengan makhluk yang lain sebenarnya. Kan banyak jin kan, kita jalan tu, jin bagi kita jalan kan. Kita pada penuh keliling kita. Kan? Ya. Sebab itulah apa tu? Kita dimomok dengan takut hantu kan. Sebenarnya itu semua berada di sekeliling kita, walaupun rumah kita ni kita beli dia baru, bukan rumah hantu, dan beli tu pula di tengah bandar. Tetap adanya apa? Jin dan juga syaitan di dalam rumah kita tetap ada. Walaupun rumah tu rumah yang baru tetap ada. So tak ada beza pun dengan rumah yang ada kes bunuh di dekat dalam tu. Sama je. Kedua-duanya. Penduduk asal. Bila kita cerita sama tentang hutan contohnya. Memang hutan, laut, sungai, memang itu kawasan tempat tinggal jin. Tapi adakah kita perlu takut? Tak perlu takut. Dan adakah kita perlu tak ada adab? Tak juga. Tapi adakah kita perlu sampai minta izin nak lalu kawasan tu? Tak perlu. Kan? Iman kepada Allah Azza wa Jalla menjadikan kita menghadapi makhluk-makhluk yang lain sama macam kita hadapi mana-mana makhluk pun. Kita menghadapi jin sama macam kita menghadapi manusia. Sama. Kenapa kita takut? Sebab kita tak biasalah. Kan kita tak biasa, so kita jadi takut sikit. Tapi interaksi kita dengan mereka sama. Seperti mana kita dengan manusia, kita tak boleh belagak, kita kena beradab.
dengan manusia. Dan kita tak boleh terlalu mengagungkan manusia. Sama juga dengan jin. Kita tak boleh terlalu takut dengan jin. Tak boleh terlalu mengagungkan mereka. Kita biasa sahaja. Maka takut dan berani itu adalah berdasarkan kepada keimanan kepada Allah SWT. Tapi adakah orang yang takut, iman dia tu lemah, dia tak ada iman? Tak. Takut adalah perasaan yang biasa, normal untuk manusia. Cuma ia boleh dikuatkan dengan kepercayaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam riwayat, saya tak ingat pada zaman yang mana, saya minta maaf, pada zaman tabi'in ataupun tabi'in, seorang yang seorang yang pergi bermusafir, orang dulu bila dia nak pergi musafir, dia berjalan dan dia akan agak-agak lah kat mana yang dia nak bermalam. Macam masuk hutan kan. So dia sebelum gelap dia dah prepare lah untuk nak pasang kemah untuk nak tidur malam. So dia akan cari tempat yang sesuai, tempat yang selamat, bukan laluan binatang buas dan sebagainya. Maka begitu juga sahabat ni, dia bermusafir, cuma ditakdirkan dia itu ke depan dan akhirnya dia sampai ke mana? Dia sampai ke pinggir hutan. Dan dia dah gelap, dah tak boleh jalan. Masuk dalam tu pun tak lepas. So dia bermalamlah di situ. Pada malam itu dia bangun mendirikan solat. Dan ketika mana dia bangun mendirikan solat, dia terlihat ada seekor harimau yang sedang memandang kepada dia. Seekor harimau tengah pandang dia waktu dia tengah solat. Dia habiskan solat. So, apa yang dia lakukan? Dia cakap kepada harimau tu, dia kata, aku ni nak beribadah kepada Allah SWT. Kalau engkau dah memang ditakdirkan untuk makan aku, maka lakukanlah. Tetapi kalau engkau bukan ditakdirkan untuk makan aku, maka pergilah engkau daripada sini. Maka yang terjadi ialah harimau itu pun pusing belakang, dia pun jalan pergi daripada situ. Perasaan takut ada tak? Ada. Akan tetapi apa? Akan tetapi keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, kepercayaan kepada Allah Azza wa Jalla itu lebih kuat mengatasi perasaan takut. Maka bila cerita tentang perang, orang semua takut. Itu perasaan yang biasa. Lagi-lagi kalau kita tak biasa dengan senjata, tak biasa dengar bunyi tembakan, tak biasa dengar bunyi bom, tak biasa tengok rumah runtuh ke, memang akan takut sangat-sangat. Tapi adakah itu tanda iman lemah? Tak, itu perasaan manusia yang biasa takutlah. Jadi nak buat apa? Ia dikuatkan dengan kepercayaan, kebergantungan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah sebutkan waqatilu, dan pergilah berperang. Suruhan Allah Azza wa Jalla kepada setiap Muslim. Dan bila sebut tentang perang ini, pertama sekali dia adalah perang yang fizikal, pergi berperang. Dan kita belum lagi ditakdirkan untuk sampai ke situlah. Belum lagi ditakdirkan untuk sampai ke perang yang fizikal itu. Akan tetapi wallahu alam, kita tak tahu masa ke depan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Mungkin Allah takdirkan kita dalam situasi itu ataupun tidak. Kan tetapi suruhan ini Allah sebutkan konteks pada penurunan ayat ini adalah kepada Nabi dan juga para sahabat. Nak suruh berperang. Ketika itu nak berperang kepada siapa? Nak berperang musuh yang utamanya adalah kepada Quraisy yang berada di Mekah. Itulah musuhnya yang tahu pun. Sebab waktu itu belum lagi pergi berdakwah ke semenanjung Arab yang lain itu. So tak tahu yang lain tu macam mana, terima ke tak terima ke.
Jadi musuh ketika itu yang utama adalah Quraisy Mekah. Dan perangilah. Bila sebut berperang, nak berlawan, maka dalam fikiran para sahabat ketika itu adalah Quraisy Mekah. Dan Quraisy Mekah, katakan ketika itu mereka berada di Madinah, kalau berada di Mekah lagi lah, katakan baru berada di Madinah, baru berhijrah. Bila berperang, dan dalam fikiran mereka itu adalah Quraisy. So, apa yang mereka fikirkan, itu Quraisy yang dah establish, yang dah ramai, yang dah ada pengalaman, yang dah ada dia punya pengaruh dia, ada senjata dia, ada duit untuk nak buat persiapan perang. Sedangkan mereka di Madinah, Muhajirin menumpang ihsan daripada Ansar. Maka bila suruh nak pergi berperang, itu satu perkara, kalau ikut daripada fizikalnya, satu perkara yang mencabar. Ibarat budak form 1 kita nak suruh pergi lawan budak form 5. Memang budak form 1 tu dia dah rasa dah, belum pergi lawan pun dia tahu dah. Confirm akan kalah punya. So itu yang berada di fikiran ketika mana ayat ini turun. Maka kita boleh lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla, Muhajirin dan juga Ansar, keimanan mereka masya-Allah kita tak nafikan. Akan tetapi betapa Allah menguji keimanan mereka sesuai dengan tahap mereka tu. Sesuai dengan tahap mereka. Ini Allah suruh pergi buat sesuatu yang macam tadilah. Kan? Budak form 1 tu dia dah tahu dah, kalau pergi ngadap budak form 5 memang confirm akan kalahnya. Memang tak ada chance lah boleh menang. Memang tak ada chance boleh menang. Dia form 1 baru masuk. Barulah berapa orang dia kenal. Kawan dia kenal pun lebih kurang saiz macam dia juga. Yang abang form 5 tu dah lama kat sekolah tu. Form 5 semua dia kenal, form 4 pun dia kawan, form 3 pun dia kawan. Besar fizikalnya pun lebih besar. So suruh keluar je suruhan tu dah tahu dah. Memang confirm akan kalah, tak boleh nak lawan. Maka suruhan ini Allah berikan ketika itu kepada para sahabat sesuai dengan tahap keimanan mereka kepada Allah. So Allah nak tingkatkan lagi keimanan, kepercayaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, dengan Allah berikan satu bentuk arahan yang kalau difikir, kalau uji mereka pun macam memang tak boleh nak buat apalah, memang confirm lah aku yang akan kena bunuh lah, bukan aku yang membunuh. Memang akulah yang akan terbunuh. Kemudian dari sudut apa yang para sahabat ada ketika itu juga, apa yang mereka ada? Muhajirin tak punya apa-apa. Yang mereka ada apa yang diberikan oleh Ansar sahaja. Itu je yang mereka ada. So dia tak banyak. Dan kalau dia pergi berperang, dia kena keluarkanlah apa yang dia ada. Baru je nak membina hidup di Madinah, dah keluar arahan begini, yang kena nak keluarkan belanja. Duit belum ada. Kalau kata buat bisnes tu baru nak mula meniaga. Untung pun belum dapat. Kalau dah guna untuk buat persiapan ni, memang akan apa? Orang kata makan modal. Dia akan makan modal punya. Dan memang tak balik lah. Ya, sebab nak pergi lawan dia tahu dah kemungkinan kalah itu adalah tinggi. So dari segi logiknya, dari segi mentalinya, mereka dah boleh rasa dah kemungkinan akan kalah. Dari segi persiapannya lagi menunjukkan lagilah mengiyakan kekalahan tersebut. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla tidak memberikan satu arahan, satu perintah, kecuali ada yang Allah Azza wa Jalla ingin tunjukkan kepada hamba tersebut. Bila Allah menyuruh para sahabat untuk berperang pada jalan Allah dengan kapasiti mereka ketika itu, yang Allah lebih tahu tak mampu, akan tetapi Allah inginkan mereka itu dengan rasa lemah itu benar-benar meningkatkan pergantungan mereka kepada Allah.
Kerana bila kita berada dalam keadaan yang lemah, ketika itulah kita akan lebih apa? Lebih kuat kebergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana bila dah sampai ke Madinah, para sahabat Allah tak nak nanti para sahabat rasa apa? Rasa dah lega, boleh tarik nafas. Sebab dia dah lepas di Mekah, dia dah sampai di Madinah, ada tempat sendiri, boleh ibadah, boleh nak mulakan kehidupan. Allah tak nak mereka rasa selesa. So Allah nak apa? Nak teruskan pergantungan mereka kepada Allah itu dengan lebih kuat, maka Allah bagi satu arahan yang membuatkan mereka rasa, ya Allah, aku memang tak boleh buat. Memang tak boleh buat. So, tujuannya apa? Supaya semuanya betul-betul bergantung kepada Allah. Itu yang Allah inginkan. Dan begitu juga pada suruhan yang Allah letakkan kepada kita. Allah berikan kita solat, Allah berikan kita puasa, infak, Al-Quran. Ini semua bukan perkara yang mudah untuk dijalankan. Dan Allah berikan semua ini tujuannya untuk apa? Untuk kita betul-betul bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tak nak kita rasa selesa dengan apa yang kita ada. Allah berterusan beri kita peringatan dengan solat. Allah berterusan beri kita peringatan dengan Al-Quran. Kerana Allah terus kita bergantung dengan dia. Jangan rasa selesa dengan hidup kau dah ada kerja, dah ada keluarga, dah ada anak, life kau jalan smooth je kan. Walaupun mungkin tak banyak tapi elok je jalan, apa nak ada. So Allah tak nak kita duduk dalam comfort zone yang begitu. Kerana berada dalam comfort zone itu adalah perkara yang bahaya untuk keimanan kepada Allah. Sebab itu hidup dia ada naik turun, naik turun, naik turun. Naik turun itu memang Allah sediakan, dia banyak lagi turun kadang-kadang. Banyak lagi turun daripada naik. Turun itu adalah untuk nak tingkatkan pergantungan kita kepada Allah. Itu kadang-kadang kita rasakan ujian yang Allah berikan pada kita dalam hidup ni, kita rasa macam memang tak mampu. Memang sangat besar dan sangat berat. Tak boleh nak tanggung, tak boleh nak hadap. Tapi sebab apa Allah berikan? Sebab Allah nak suruh kita rasa lemah supaya kita pegang tali Allah tu lagi kuat. Kalau tak, kan, macam baby lah. Bila dia baru nak mula berjalan, apa dia buat? Pegang tangan ayah kuat, pegang tangan mak kuat. Bila dia dah mula stabil berjalan, apa dia buat? Dia mula slow lepaskan apa? Genggaman tangan tu. Akhirnya dia jalan sendiri. So Allah tak nak kita duduk dalam comfort zone kita lama-lama. So itu membahayakan kita. So bila baby, budak dah boleh jalan, apa jadi? Sana sini dia berjalan. Sana sini dia berjalan. Apa yang jadi pada dia? Terdedah kepada bahaya yang lebih banyak. Pada fikiran anak tu, dia rasa, wah seronoknya dapat berjalan, aku boleh explore. Tapi pada pandangan mak ayah, dia terdedah dengan bahaya yang lebih banyak. Dia boleh salah pijak, jatuh. Dia boleh berjalan keluar pintu pergi dekat tengah jalan raya, tak tahu. So, dia terdedah dengan bahaya yang lebih banyak pada pandangan mak ayah. Pada pandangan anak, dia adalah satu pengalaman yang baru untuk dia explore banyak tempat. Maka untuk kita, dengan nikmat ini buatkan kita rasa selesa dan seronok. Inilah dia kehidupan yang kita inginkan. Tapi pada pandangan Allah tak, dia membuka kepada apa? Kelalaian dan juga bahaya yang banyak di hadapan. Maka Allah berikan arahan, suruhan, tanggungjawab yang buatkan kita rasa lemah. Tujuannya apa? Supaya kita pegang tali Allah itu dengan lebih kuat dan bersungguh-sungguh dan betul berharap bila kita pegang tu betul-betul kita bergantung, bukan pegang setakat syarat. Pegang itu syarat. Tak. Kita pegang tu dengan betul punya bergantung. Itu yang Allah inginkan pada suruhan-suruhan yang Allah berikan. Ustaz, Silakan. nak tanya. Ayat ni dia kata perangilah kerana mempertahankan agama Allah. But the precondition is akan orang-orang yang memerangi kamu. Jadi masa ni dia what was the condition yang picture orang tu memerangi dia?
Kaum Baik. Quraisy kan. Baik. Oh, saya mesej cikgu boleh. Tapi Muslim kan tak boleh saling berbunuh antara satu sama lain selagi mereka semua mengucap kalimah syahadah. Betul. Sesama Muslim tak boleh. Ini berperang untuk orang yang bukan Islam. Baik, di belakang ni Allah kata alladzina yuqatilunakum. Perangilah siapa? Orang yang memerangi kamu. Baik. Di Madinah. Bilakah peperangan yang pertama terjadi? Peperangan pertama terjadi. Perang apa namanya? Perang Badar. Ada. Dalam puasa. Ini perang yang pertama pada tahun 2 Hijrah pada bulan Ramadan. Tahun yang pertama disyariatkan puasa, tahun itulah kena perang. Peperangan yang pertama. Baik. Peperangan Badar pada cakap-cakap orang Mekah. Ia dimulakan oleh siapa? Ia dimulakan oleh orang Islam. Ia dimulakan oleh orang Islam. Kerana adalah kisahnya dan mereka mengatakan bahawa orang Islam yang memulakan peperangan Badar ini. Ada orang yang duduk sekat perjalanan tu. Dia orang yang plan nak tahan. So dia yang mulakan. Allah sebutkan allazina yuqatilunakum. Yang dimasukkan adalah orang-orang di Mekah. Dan ketika sebelum 2 Hijrah peperangan belum lagi terjadi. Tapi Allah nak ingatkan ketika mana mereka dah berada di Madinah. Yuqatilunakum. Kalau kita nak cari tanda, nak letakkan kategori dia, nak buat apa dulu? Kita potonglah kum ni. Yuqatiluna. Yuqatiluna apa kategorinya? Isim, fi'il, harf. Kategorinya adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il Mudhari'. Baik. Siapa yang dah masuk bahasa Arab itu, fi'il mudhari' menunjukkan satu perbuatan yang apa? Dilakukan secara berterusan. Maka Allah nak kata mereka ni masih lagi nak apa? Nak menyerang, nak membunuh engkau. Allah nak mengingatkan kepada kaum muslimin yang berada di Madinah. Jangan rasa selesa kerana sebagaimana mereka di Mekah dulu, waktu kamu semua di Mekah dulu, mereka duk rancang nak buat macam-macam kepada Nabi, kepada para sahabat. Begitu juga yang mereka sedang lakukan sekarang. Jangan ingat bila dah hijrah, dia orang okey, alhamdulillah, dia orang dah tak ada dah dekat Mekah. Kita selamat, kita hiduplah dengan tenang. Dan dia orang tak risaukan, tak berfikir tentang yang berada di Madinah tu. Jangan ingat begitu. Mereka terus merancang, memikirkan bagaimana nak menyekat penyebaran agama Islam. Bahkan bila dah ada satu tempat, lagilah mereka fikir macam mana nak menjajah kawasan itu. So Allah ingat, sebab tu Allah gunakan yuqatilunakum. Mudhari' seolah apa? Mereka berterusan berperang kerana Allah nak ingatkan kepada para sahabat. Jangan selesa. Yang kat Madinah, yang di Mekah itu tengah plan je, anytime je tu. Dia orang bukan berhenti berfikir. Dia orang bukan stop. Dia orang bukan rasa okey lah, Nabi dan para sahabat dah keluar, so kita boleh hidup aman damai balik macam sebelum ni. Dia orang dah tak ada nak sebar dakwah, nak halang kita, nak apa benda ke, dah okey lah. Kita hidup balik macam biasa. Tak. Mereka tidak melupakan Nabi dan juga para sahabat yang berada di Madinah itu. Mereka terus merancang apa yang boleh nak buat. Oh, itu yang condition itu. Ya. Jangan mulakanlah ya. Okey, baik. So, itu cerita ayat ni. Konteksnya. Kemudian Allah kata, allazina yuqatilunakum. Ini menunjukkan kepada sebab dia. Apakah sebab dia? Adalah orang-orang yang memerangi kamu. Maka kamu berperang menyerang orang-orang yang memerangi kamu. Baik. Dalam ayat yang lain adalah menyebutkan tentang uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Kamu telah diizinkan untuk nak berperang
sekarang ni kerana kamu dizalimi. So kalau dizalimi baru boleh nak lawan balik. Kerana apa? Untuk nak apa? Untuk nak membela diri. Tapi di sini tapi di sini Allah waqatilu, dan berperanglah kamu pada jalan Allah. Berperang apa? Berperang melawan orang-orang yang memerangi kamu. Allah tak sebut kat sini berperang kerana kamu dilawan. Allah tak letak. Allah tak letak berperang kerana kamu diserang. Tak, Allah tak letak kat sini. Berperang kerana kamu dizalimi. Tak. Allah tak letak kat sini. Arahannya soalannya begini. Ready nak pergi perang? Nak perang lawan siapa? Tu dia orang yang dulu duk memusuhi kamu tu, ready nak pergi lawan dia orang. So tak perlu tunggu dia orang datang, korang yang pergi kat dia orang. Seolah arahannya begitu. Sebab Allah tak sebut li'anna, kerana sesungguhnya mereka itu memerangi kamu. Allah tak sebut. Allah sebut waqatilu, dan berperanglah allazina yuqatilunakum. Tapi perang orang yang nak perang kau. Kalau dia tu berniat nak perang kau, kau pergi perang dia. Kau pergi lawan dia, kau pergi serang dia. Tak perlu tunggu dia datang, kau pergi serang dekat dia. Itu konteks saya. Kenapa disebutkan begitu? Itu yang balik pada poin kita yang awal. Kerana Allah nak bagi tahu pada para sahabat, kau tak payah bimbang, tak perlu risau. Selagi mana aku ada bersama dengan kamu semua, tak payah risau. Kau tak payah kisah persiapan tak cukup, bilangan tentera tak cukup, duk rasa takut, tak ada pengalaman, tak payah risau. Aku yang bagi arahan, jalan je. Lain semua aku settlekan. Umpama yang lemah ni nak suruh pergi serang yang budak form 1 tadi tu, nak suruh pergi serang budak form 5, tak payah tunggu di set, tak payah tunggu set hari tarikh datang, ataupun tak payah tunggu yang form 5 tu datang nak pergi serang budak form 1, tak payah. Budak form 1 ni pergi serang yang form 5. Kenapa? Kerana Allah nak bagi tahu. Allah suruh buat benda yang, kalau kita lah kan, benda yang luar biasa, benda yang tak masuk ikut logik akal, kerana Allah nak suruh bergantung dengan dia dengan Allah SWT. Sebab test dia sekarang bila dah berada di Madinah adalah kebergantungan kepada Allah tu. Sebab dah berada di zon selamat. Waktu dalam zon bahaya, kita waktu sakit, okeylah. Berdoa, solat on time, doa banyak, doa nangis. Waktu ada masalah, biasalah. Tapi masalahnya bila berada dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang senang. Kan? Sebab itu Nabi SAW sebutkan infak yang paling bagus waktu bila? Infak yang terbaik. Bila susah. Bila susah, bila kurang. Infak yang terbaik waktunya bila? Bila kita kekurangan. Lepas subuh. Masa kita memerlukan. Infak yang terbaik adalah ketika mana seorang itu masih sihat. Ketika itu dalam hadis disebutkan takhsyal faqr, dia takut kepada kefakiran, takut miskin, takut duit kurang, wa ta'amul ghina, dan dia berangan nak kaya. Itu waktu terbaik untuk apa? Untuk berinfak. Infak yang terbaik adalah waktu seorang tu dia tengah sihat, dia tengah muda, waktu tu rasa kedekut tu tengah kuat, rasa tengah nak kumpul duit dan tengah duk berangan-angan nak kaya. Itu waktu terbaik untuk berinfak. So, kalau sebutkan di sini, kalau kata Allah suruh berperang, waktu tu para sahabat di Madinah dah ready. Maksudnya bilangannya dah ramai, tenteranya kuat, senjatanya bagus. Waktu tu perasaannya macam mana? Dia tak sama dengan waktu pergi perang waktu tengah lemah.
Seperti mana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah tentang perang Hunain. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an. Dan ingatlah walaqad nasarakumullah fi mawatin katsirah, dan demi sesungguhnya Allah telah menolong kamu pada medan perang banyak kali, dan juga pada perang Hunain ketika mana a'jabatkum kathratukum, kamu berasa ujub, rasa seronok dengan apa? Dengan bilangan kamu yang banyak. Waktu tu menang ke kalah? Waktu tu kalah. Awal perang tu kalah, kemudian Allah bantu. Kenapa? Waktu tu bilangan dah ramai, so perasaan dia berbeza ketika tu. Dengan perang waktu bilangan tak ramai, senjata tak cukup. Sebab itu Allah suruh pergi perang waktu apa? Pergi serang waktu tengah lemah, waktu tengah tak berapa ramai, tak berapa kuat, tak berapa dipandang. Waktu tu Allah suruh pergi. Waktu tu susah nak buat. Berinfak, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Dan siapa yang Allah mengkurangkan rezeki dia, rezeki dia kurang. Orang kalau duit tak apa-apa nak ada, apa orang buat? Orang akan apa? Rancang perbelanjaan anda, kan? Tapi Allah kata, dan siapa yang Allah mengkadarkan, mengurangkan rezeki dia, maka apa dia kena buat? Falyunfiq, maka dia kena berinfak. Senang ke susah nak berinfak waktu tak ada duit? Susah. Berinfak waktu banyak duit? Senang. Berinfak waktu tengah sihat, senang ke susah? Susah. Berinfak waktu sakit? Senang. Berinfak waktu ada masalah. Nak solat awal waktu berjemaah khusyuk waktu ada masalah, senang ke susah? Senang. Waktu tengah tak ada masalah, susah. Maka waktu susah itulah yang Allah suruh pergi buat. Allah bagi arahan yang ekstra supaya manusia tu rasa lemah. Sebab bila rasa lemah, dia akan betul-betul bergantung kepada Allah. So ni Allah suruh pergi serang Quraisy Mekah. Seolah Allah kata, pergi kat tempat dia orang, kau tak payah tunggu dia orang datang, tak payah tunggu dia orang dulu serang, kau pergi tempat dia orang. Okay. Tapi keyword dia apa? Keyword dia di sini. Fi sabilillah. Itu keyword dia. Kalau sesuatu itu dilakukan bukan pada jalan Allah, maka formula itu tak menjadi. Dia tak mujarab. Kalau kita bacakan pun Perampung Isir Semartilem, pintu gua tu takkan terbuka. Sebab tak kena dia punya jampi tu tak kena. So point dia adalah di sini. Fi sabilillah. Ini dia punya rahsia dia. Boleh berperang berapa banyak perang kau nak perang. Kau boleh buat persiapan berapa banyak pun persiapan yang nak dibuat. Di sini yang dikira, di sini yang mahal. Fi sabilillah. Kenapa? Kerana ada orang yang dia berperang, tetapi dengan apa? Dengan tujuan yang pelbagai. Nabi SAW sebutkan, seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, apakah maksud berperang pada jalan Allah? Daripada Abu Musa, ja'a rajulun ila Nabi SAW, faqala ya Rasulullah, mal qitalu fi sabilillah, fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan, farafa'a ilayhi ra'sahu, qala wa ma rafa'a ilayhi ra'sahu illa annahu kana qa'iman. Faqala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillahi azza wa jalla. Daripada Abu Musa berkata, seorang lelaki datang menemui Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan berperang fi sabilillah? Kerana ada di antara kami yang berperang kerana marah, dan ada yang kerana melindungi, nak melindungi diri, melindungi keluarga, melindungi harta, melindungi negara.
baginda lalu mengangkat kepalanya ke arah orang yang bertanya, dan tidaklah baginda mengangkat kepalanya kecuali kerana orang yang bertanya itu sedang berdiri. Baginda lalu menjawab, barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimah Allah, maka ia berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka bila Allah sebut waqatilu fi sabilillah, maka berperanglah pada jalan Allah, maka kita tahu adanya perang yang apa? Yang bukan pada jalan, Allah. Kita lihat pada surah yang keempat ayat yang ke-76 pada halaman 90. Pada halaman 90 surah An-Nisa surah yang keempat ayat yang ke-76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidasy-syaitani kana dha'ifa. Terjemahan, orang-orang yang beriman berperang pada jalan Allah. Orang-orang yang kafir pula berperang pada jalan taghut. Oleh sebab itu, perangilah kamu akan pengikut-pengikut syaitan itu, kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Ada orang yang berperang fi sabilillah. Memberitahu kepada kita bahawa ada orang yang dia berperang juga, tapi dia berperang pada fi sabilit taghut. Taghut ni apa? Selain daripada Allah, kullu ma'ubida min dunillah. Sesuatu yang disembah atau diabdikan diri, ditaati selain Allah. Maka ada orang dia berperang juga, tetapi tujuannya adalah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Maka ada orang yang dia bersolat, dia berpuasa, dia membaca Al-Quran, dia berinfak. Tetapi dilakukan itu dengan apa? So dia ada dua lah. Sama ada fi sabilillah ataupun fi sabilit taghut. Ni ada dua. Tujuannya kerana Allah ataupun kerana selain Allah. So di mana Allah sebutkan pada surah Al-Anfal ayat 36. Pada halaman 181, surat 181, surah 8 ayat 36, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka berinfak, membelajarkan harta mereka. Tujuannya apa? Untuk menghalangi manusia daripada jalan Allah. Dia bukan berinfak fi sabilillah. Dia berinfak an sabilillah. Tujuannya untuk menghalang manusia daripada jalan Allah. Maka adakah itu terjadi kepada orang kafir saja? Tak, dia berlaku kepada siapa sahaja yang nak beramal, beribadah kepada Allah SWT. Seperti mana orang munafik, dia solat tak? Dia solat. Tapi solatnya fi sabilillah ke fi sabilit taghut? Solat orang munafik, solat mereka fi sabili at-taghut. Dia solat tapi pada jalan yang selain Allah. Kenapa? Kerana mereka bersolat itu untuk tunjuk ke orang. Yura'unan nas. Nak tunjuk ke orang yang supaya orang tahu, dia ni rajin solat ni. Rajin solat malam, rajin solat malam, rajin solat sunat, rajin solat berjemaah. So dia nak orang kenal dia sebagai orang yang rajin solat. Dia nak tunjuk pada orang. Maka itu jatuh pada mana? Sabil apa? Sabil taghut. Begitu juga yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis, kita semua ketahui berkaitan dengan hijrah. Kan? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya satu amal itu berdasarkan pada niat. Ada orang yang berhijrah pada Allah dan Rasul, maka dia akan dapat apa? Allah dan Rasul. Ada orang yang berhijrah kerana kehidupan dunia, nak dapatkan sesuatu daripada kehidupan dunia, ataupun kerana nak menikahi wanita, maka hijrah dia itu ikut pada apa yang dia
niatkan. Dan itu masuk tak pada fi sabilillah? Tak ada. Kerana kita ada hanya dua saja, sabilillah ataupun sabili at-taghut. Maka di sini Allah suruh berperang, dan berperang itu Allah suruh lakukannya pada jalan Allah. Kalau kita tengok di sini, dan berperanglah pada jalan Allah akan orang-orang yang memerangi kamu. Bunyinya, ayatnya smooth ke ataupun bunyi ayat tu macam ada benda yang terbalik? Bunyinya biasa ke ataupun bunyinya macam tak berapa nak biasa sangat dia bunyi tu? Tak biasa. Tak berapa biasa. Ayatnya cantik kalau bunyi macam mana? Dan perangilah orang yang memerangi kamu. Lakukan dia pada jalan Allah. Betul tak? Itu ayat yang lebih direct lah, mudah difahami. So sepatutnya waqatilu, terus je ke sini. Waqatilul ladzina yuqatilunakum, dan perangilah orang yang perangi kamu. Fisabilillah. Akan tapi kenapa Allah letakkan fisabilillah di depan ni? Kerana Allah nak beritahu ini tujuan dia. Ini tujuan dia. Kamu boleh perang dengan siapa pun, tapi kalau dia bukan fisabilillah, dia tak ada nilai. Tak kisahlah kamu perang lawan siapa pun, Allah tak kisah. Tapi dia perlu lakukan apa? Fisabilillah. Kalau kamu lawan dengan orang yang, kalau lawan dengan Fir'aun sekalipun, tapi dilakukan itu bukan fisabilillah, maka ada tak nilai dan makna di sisi Allah? Tak ada. Maka nilainya di mana? Nilainya di sini. Orang yang melakukannya fisabilillah, maka dia akan lakukan ikhlas kerana Allah dan dia tidak mengharapkan apa-apa. Dia lakukan itu mata-mata kerana Allah, dia tak minta apa? Dia tak minta orang puji. Dia tak minta orang sebut. Dia tak minta orang hargai, dia tak nak apa-apa. Dia hanya nakkan apa? Fisabilillah. Silakan Datin Nani, saya nampak raise hand. Ada soalan nak bertanya ke ataupun bagaimana? Ustaz, Silakan. bagi yang kisah orang-orang yang alim, yang apa ni, yang berperang dan syahid dan sebagainya tu kan. Jadi kan Allah kata mereka tu tak ada hak lagi kerana mereka dah dapat bahagian mereka di dunia, kerana mereka berperang misalnya kerana nakkan nama dan sebagainya. Tapi kan macam kita kan, kita ni belum peringkat lagi, belum sampai lagi lah saya lah, belum sampai lagi peringkat yang hati tu betul-betul ikhlas. Apa yang kita fikir sekarang ni, kita buat sesuatu tu, kita solat, kita apa semua adalah kerana kita takutkan kita masuk ke neraka. Bukannya kita macam hati tu betul-betul dah tekad pada Allah saja. Jadi macam mana tu? Yalah, kalau saya kata kan, saya rasa saya takut sebab saya takut nanti masuk neraka, saya takut pada dosa kan. Tapi bukan kerana belum sampai ke peringkat yang kita buat tu kerana kita betul-betul cinta pada Allah, cinta pada Nabi dan sebagainya. Baik. Jazakallahu khairan Datin Nani. Dalam ibadah dia ada tiga rukun. Ini kita sebut sebagai rukun ibadah. Ada 3 syarat. Pertama, namanya cinta. Yang kedua, takut. Yang ketiga, harap. Pertama al-hub, yang kedua al-khauf, yang ketiga ar-raja. 3 ini masuk dalam rukun ibadah. Maka maknanya dalam setiap ibadah kita lakukan kena ada ketiga-tiga ni. Kita tak boleh lakukan satu ibadah kerana cinta sahaja tanpa ada rasa takut dan juga harap. Kita tak boleh lakukan kerana takut sahaja, kena ada perasaan cinta dan juga harap. Tak boleh lakukan kerana harap sahaja, kena ada cinta dan juga takut. Kalau lakukan satu tu kerana harap saja, dia akan jadilah macam golongan apa? Murji'ah.
Orang Murji'ah tu kata tak apalah. Kan kita ni kan Allah dah takdirkan kita ni nanti syurga ke neraka. So tak apalah. Apa nak jadi pun tak apalah. So itu dia harap saja. Dia tak ada rasa cinta dan tak ada rasa takut. Maka dalam ibadah dia kena ada perasaan tu. Kita tak boleh kerana cinta saja kepada Allah, dia kena ada rasa takut sebab dia akan balancekan semua tu. Kalau kita terlampau cinta, tak ada rasa takut, nanti akan kurang apa? Kurang rasa hormat. Kalau takut banyak sangat, dia tak boleh. Dia kena ada harap juga. So harap tu akan balancekan dia punya ketakutan itu. Maka tiga perkara ini perlu ada dalam ibadah. Kalau kita lihat dalam ada disebutkan dalam satu ayat itu, tapi saya nak ambil contoh daripada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Bila Allah sebut ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah perkenalkan diri dengan siapa? Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. So bila kita dengar tentang Tuhan sekalian alam, maka kita akan ada rasa apa? Dia itu Tuhan yang kita sembah dan dia adalah pemilik sekalian alam. So kita yang rasa macam aku ni tak ada apa benda. Tetapi kalau kita berkawan dengan seorang yang dia tu kaya, kan contohnya lah kan. So kita study contohnya kan, duduk kat luar asrama, dapatlah roommate kita orang kaya, kita tak berapa banyak duit. So kita akan rasa apa? Rasa selamat sikit. Sebab apa? Kalau apa-apa hal dia ada nak backup. Kalau kita pergi masuk rumah hantu contoh, seorang kawan kita ada, dia tak takut, dia badan besar contohnya kan, nak lalu kat mana-mana jalan, kita kurang sikit rasa takut. Sebab apa? Ada kawan tu, kita tahu dia ni berani, dia ni badannya tu besar. So bila kita ini kerdil, lemah, banyak masalah, dan kita ada Tuhan. Tuhan tu pula bukan Tuhan yang biasa-biasa, dia Tuhan sekalian alam. Dia Tuhan sekalian alam, maka kita akan rasa apa? Okey, aku ada backup besar. So aku tak perlu risau, aku ada Tuhan. Tuhan tu dia sekalian alam ni, dia Tuhan. Dia pencipta dan juga pentadbir sekalian alam. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Allah kenalkan diri Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan Maha Pemurah, Tuhan Maha Penyayang. Itu masuk pada bahagian apa? Cinta, al-hub. Kena ada cinta kepada Tuhan itu. Kemudian Maliki Yaumiddin, raja ataupun pemilik hari pembalasan, itu nak bagi kita apa? Takut kepada Allah. So ni bukan main-main, ini raja. So raja dengan kita tahulah, kita bukan boleh macam-macam dengan raja kan. Salah cakap je kan pancung. Salah cakap je kan buang negeri. So dia ada takut. So ketiga-tiga elemen ini ada dalam awal surah Al-Fatihah bila Allah perkenalkan diri dia. Dan inilah tiga elemen yang perlu ada dalam melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, macam mana kita nak buat? Kalau kita baru je ada rasa takut, rasa harap, rasa cinta belum ada, ataupun ada rasa harap je, rasa cinta dan takut belum ada, maka jawapannya ialah teruskan saja buat. Teruskan saja buat. Jangan berhenti. Jangan tunggu kita nak ada rasa takut ataupun kalau kata kita cerita tentang ikhlas lah. Jangan nak tunggu ada ikhlas baru nak buat. Tak. Buat je. Buat saja walaupun kadang-kadang dalam diri tu ada terdetik. Aku ni orang tahu ni kan, aku banyak ngaji ni. Orang tahu ni aku banyak puasa. Orang tahu aku banyak bangun malam. Teruskan saja buat. Kita cuba sembunyikan apa amalan yang kita lakukan. Lain daripada itu, kalau ada timbul bisikan-bisikan yang nak buatkan kita rasa macam aku ni lagi banyak, aku ni lagi hebat amalan dan sebagainya, teruskan saja buat. Jangan tinggalkan amalan kerana bisikan-bisikan yang datang pada kita. Kerana para sahabat juga menghadapi cabaran yang sama. Kenapa? Kerana sahabat juga adalah manusia dan syaitan memang tak bagi peluang kepada manusia. Maka sebab itu ada orang yang dia berjumpa dengan Nabi. Kalau jumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi, so itu dikira sebagai apa? Sahabat. Tetapi ada daripada kalangan mereka yang akhirnya menjadi apa?
menjadi munafik. Sebab apa? Dicocok-cocok, dibisik-bisik oleh syaitan inilah. So nak buat apa? Teruskan saja. Bisikan itu akan terus datang dengan pelbagai bentuk bisikan. Maka kerja kita teruskan saja dan terus minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah kurniakan kepada kita keikhlasan. Lain daripada itu, kita serahkan saja semua kepada Allah. Allah yang nanti akan menilai. Allah tahu betapa kita ni berusaha nak ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Contohnya kan yang rukun ibadah ni, kalau kita solat kan, bila kita solat kita takut ibadah solat kita tu tak diterima, tapi kita masih mengharapkan agar diterima. Sebabnya kadang-kadang kita berdoa, ya Allah, sempurnakanlah segala kekuranganku dalam ibadah solatku itu dan kau terimalah ibadahku. Tapi cinta tu tak timbul. Baik, pertama kadang-kadang kita buat tu tanpa kita perasan kerana kita mengikut arahan Allah, mengikut arahan Allah, kan? Mengikut arahan Allah tu dua lah, kadang sebab takut, kan? Kadang sebab cinta. Tak apa, jalan je dulu, kan? Nanti perkara-perkara yang akan terjadi dalam kehidupan kita akan menimbulkan rasa cinta kepada Allah. Sebab itu Allah bagi kita hidup kita naik, turun lama, naik sikit, turun lama, naik sikit. So, bila turun itu adalah waktu untuk nak timbulkan kecintaan kepada Allah. Sebab kita akan mula cinta kepada orang yang betul-betul tolong kita waktu kita tengah susah. Kita akan mula rasa sayang dekat dia. Mula-mula kawan biasa je. Dia ni kan, kawan biasa je. Tapi once dia tolong kita waktu kita tengah susah, waktu tu kita akan mula rasa sayang dekat dia. Kita akan rasa dia ni lah kawan yang boleh diharap. Inilah kawan yang bagus, kawan yang sebenar. So, teruskan saja. Nanti turun kita dalam kehidupan ni akan melahirkan cinta dan sayang kita kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah. Itu waktu tengah turun, tengah jatuh, itu waktu yang Masya Allah, waktu yang nikmat sebenarnya untuk kita. Memanglah itu waktu yang susah. Sekarang ni, kalau kita kenang balik, waktu kita tengah berada di bawah dulu, waktu tengah ada masalah, waktu tengah susah, waktu tengah ujiannya besar, kita kenang balik, bandingkan dengan sekarang. Kita rasa tak nikmatnya dulu, susah ataupun musibah ataupun ujian tu, yang dia telah memberi kepada kita pengajaran sekarang ini, dan lebih daripada itu, dia merubah kita punya cara ibadah, cara pandang, perasaan kita kepada Allah berbeza. Dengan ujian kehidupan. Itu hanya boleh dapat dengan ujian dalam kehidupan je. Lain daripada itu tak dapat. Lain daripada itu susah. Susah untuk nak dapat. Sebab itu Allah banyak bagi ujian sebab nak bagi sayang dan cinta kepada Allah tu tumbuh mekar kan dalam diri. Baik, waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah pada jalan Allah fi sabilillah. Inilah keywordnya yang Allah inginkan. Tak kisahlah kau perang, kau lawan siapa pun tak penting. Yang penting dia lakukan fi sabilillah, pada jalan Allah. Bila sesuatu itu dilakukan fi sabilillah, antara yang akan terlahir ialah ciri-ciri yang ada pada al-abrar itu. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Dia tak inginkan balasan ataupun terima kasih. Dia tak menginginkan penghargaan. Dia tak nak apa-apa pun, yang diinginkan adalah dia buat itu kerana Allah Azza wa Jalla sahaja. Antara contohnya Khalid bin Al-Walid. Sebut Khalid bin Al-Walid, apa yang kita teringat? Terbayang? Turunkan pangkatnya. Seorang panglima perang yang sangat hebat. Sangat hebat. Tak ada peperangan yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid kecuali akan menang. Akan tetapi pada zaman Umar Al-Khattab, apa yang terjadi? Dia dilucutkan jawatannya. Dia dipecat, dilucutkan jawatan daripada menjadi panglima perang. Apa Khalid bin Al-Walid kata? Dia tak kata apa-apa. Dia diam, dia okey je. Dia diberi tanggungjawab untuk jadi panglima perang ataupun dia jadi tentera biasa, dia sama je, dia tak ada cakap apa-apa, dia okey je. Kenapa?
kerana dia dilakukan fi sabilillah, kerana Allah. So walaupun dia dilucutkan jawatan, diturunkan, dia performance dia bagus, sangat bagus, 100%. Lepas tu kena buang, kena lucut jawatan. Kalau orang kena macam tu, macam ni. Tapi kalau biar awalnya dia okey, tak ada masalah. Kenapa? Kerana dia tahu dia buat itu kerana Allah, fi sabilillah. So yang diinginkan adalah pengiktirafan daripada Allah. Orang dia tak kisah. Begitu juga yang terjadi pada salah seorang khalifah, kalau tak salah saya pada zaman Abbasiyah, saya tak ingat nama dia, adalah terjadi di negeri itu, di negara itu. Akhirnya dia dilucutkan jawatan daripada menjadi, kalau kita menjadi Perdana Menteri. Lalu Allah mengilhamkan dia untuk apa? Hasan dah Ustaz. Ha? Hasan. Bukan, saya tak ingat nama dia apa. Hasan pun Dia bukan Hasan. Hasan dia yang tolak kan? Dia yang yang ni dia dilucutkan jawatan sebab adalah masalah di negara itu hingga dia dilucutkan jawatan. Jadi Allah ilhamkan dia untuk menulis dalam suratnya, dia kata, Allahumma kama khalaqtani min mulkik la takhla'ni min rahmatik. Ya Allah, sebagaimana engkau telah melucutkan aku daripada kerajaan engkau, maka janganlah engkau melucutkan aku daripada rahmat engkau. Kerana dilakukan itu kerana Allah SWT. So kalau dihilang tempat, tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan hilang Allah. Hilang tempat, hilang jawatan, hilang kedudukan, tak apa. Tapi jangan hilang Allah. Pepatah Arab menyebut, fama wajadallah famaza faqad wa ma faqadallah famaza wajad. Barang siapa yang dia ada Allah, maka apa yang dia dah hilang? Dan siapa yang dia telah hilang Allah, maka apa yang dia ada lagi? Siapa yang dia ada Allah, maka tak ada apa yang dia telah hilang dalam kehidupan dia. Walaupun zahirnya orang tengok banyak kekurangan, tapi dia tak ada apa yang dia hilang. Dan siapa yang dia hilang Allah, maka famaza wajad, apa yang dia ada sebenarnya dalam kehidupan dia, tak ada apa-apa. Walaupun pada zahirnya dia memiliki segala-galanya. Kenapa? Kerana fi sabilillah, itu yang utama yang Allah inginkan. Allah boleh berikan kepada kita pelbagai suruhan, pelbagai tanggungjawab. Akan tetapi yang Allah inginkan daripada kita adalah fi sabilillah. Suruhan itu kalaulah dia satu suruhan yang mudah, maka untuk kita nak dapatkan fi sabilillah itu lebih mencabar sebenarnya berbanding dengan satu suruhan yang susah. Kalau solat ini Allah takdirkan dia hanya satu waktu sehari semalam. Nak mendapatkan dia itu fi sabilillah, dia lebih susah daripada Allah takdirkan sekarang ni 5 kali sehari semalam. Sebab kita susah nak solat. Kita rasa penat nak kena solat. Kita rasa penat nak kena mengaji. Rasa penat nak kena belajar Quran ni. Itu yang membuatkan kita akan lebih apa? Buatkan lebih rasa lemah, dan ketika itu rasa dia akan macam-macam timbul. Lebih rasa macam, ya Allah, aku ni tak cukup baik, tak cukup bagus, tak cukup perform. Ya Allah, aku tak larat ni nak buat, tolonglah bagi aku larat untuk nak buat apa yang kau dah subuh kat aku. So kebergantungan itu akan lebih bila kita berada dalam kondisi yang lemah. Maka Allah bukan nak melemahkan kita, tapi Allah memang nak bagi arahan sesuatu yang kita rasa terbeban, supaya kita pegang tali Allah itu dengan lebih kuat dan lebih erat. Itu yang Allah inginkan daripada kita. So sebenarnya Allah tengah nak bantu kita. Walaupun arahannya kau pergi perang, kau talak tadi, bunuh, seolah macam kau pergilah bunuh diri engkau dengan pergi lawan dia orang tu. Seolah macam satu musibah untuk kita, nak suruh pergi mati, kan? Suruh pergi bunuh diri. Akan tetapi sebenarnya apa? Allah tengah nak bawa kita sampai kepada dia dengan cara yang mudah. Dan itu ada pada arahan Allah yang susah. Dia ada pada arahan yang mudah, tapi dia lebih akan nampak pada arahan-arahan Allah yang susah ketika mana kita merasa
tak mampu dan juga lemah. Lagi terduduk, lagi bagus. Lagi terduduk sebenarnya lagi bagus. Baik, maka ayat 190 ini pada bahagian awal ini Allah menyatakan suruhan agar berperang pada jalan Allah untuk memerangi orang-orang yang memerangi kamu. Ini arahan umum untuk berperang secara fizikal apabila nanti Allah takdirkan, jika Allah takdirkan dalam kehidupan kita akan menemui perkara tersebut. Tapi untuk masa ini, untuk kita lakukan adalah kita kena apa? Berjuang bermati-matian, berhabis-habisan. Menggunakan apa? Apa yang kita nak berperang ni nak guna apa? Allah suruh berperang nak guna apa? Tenaga, Kita tenaga, masa. Kita lihat surah 4 ayat yang ke-95. Surah 4 ayat yang ke-95. Taklah kita ambil yang satu ayat je lah, senang. Surah 9. Kita lihat surah Al-An'am, surah At-Taubah. Surah At-Taubah senang. Surah At-Taubah ayat yang ke-111. Muka surat 204. Muka surat 204 surah At-Taubah surah 9 ayat yang ke-111. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi 'ahdihi min Allah. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang yang beriman akan jiwa dan harta mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga. Disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah. Maka di antara mereka ada yang membunuh dan terbunuh. Balasan syurga demikian ialah sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab Taurat, Injil serta Al-Quran. Dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janji daripada Allah? Oleh itu bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual belinya itu. Dan ketahuilah bahawa jual beli yang seperti itu ialah kemenangan yang besar. Maka nak berperang dengan apa? Anfusahum wa amwalahum, dengan jiwa dan juga harta, dengan diri dan juga harta. Nak berperang tadi, yuqatiluna, berperang. Di mana? Allah ulang lagi, fi sabilillah. Ini key point dia. Kena fi sabilillah, barulah dikira untuk mendapat balasan apa? Balasan syurga. Kalau tak fi sabilillah, dapat tak? Dia tak dapat. Maka kita nak guna apa nak berperang sekarang ni? Kita nak guna diri dan kita nak guna harta. Diri kita, pasangan kita, anak-anak kita, itu termasuk dalam diri. Kita tak sempat nak mempelajari agama Al-Quran contohnya dengan baik, jangan lepaskan anak kita, jangan lepaskan cucu kita. Itu termasuk dalam kita berperang dengan diri. Apa yang berada di bawah tanggungan kita itu termasuk dalam bahagian diri. Amwal dengan harta. Tapi apa pun dia perlu dilakukan di mana? Fi sabilillah. Sama ada orang itu dia membunuh ataupun dia terbunuh, tak kisahlah mana-mana. Tapi jika dilakukan fi sabilillah, itu ada nilai dia. Kalau katakan dia membunuh tetapi bukan dilakukan fi sabilillah, maka dia tidak ada makna di sisi Allah. Kerana ada dia kena kisos lagi. Orang yang pada zaman Nabi SAW telah mati kan, kemudian orang panggil dia telah mati syahid, dia telah mati syahid. Nabi kata jangan kata begitu. Sahabat terkejut, kenapa? Kenapa jangan kata begitu? Lalu dia cari
Nabi kata, pergi tengok engkau punya sahabat. Dia cari-cari dalam pakaian dia, maka dia jumpa, dalam riwayat menyatakan dia jumpa satu barang daripada harta rampasan perang yang diambil. Satu je yang diambil, yang dicuri. Diambil tanpa pengetahuan. Dan riwayat yang lain ada menyatakan dia berjumpa satu macam tangkal yang ada tulisan Yahudi. Maksudnya dia ada something lah berpakat dengan orang Yahudi. Maka ada makna tak kematian dia tu? Yang mati di medan perang? Tak ada. Kenapa? Dia bukan fi sabilillah. Dia dilakukan fi sabili at-taghut. Maka kita boleh berperang. Kita boleh melakukan apa pun bentuk amalan dan ibadah yang kita nak lakukan, berpenat lelah, berhabis-habisan, boleh. Tapi ingatlah satu perkara, ia perlu dilakukan fi sabilillah. Itu nilainya berada di situ. Jika tak ada fi sabilillah ini, amalan kita sebanyak mana pun nanti kita bawa, puasa, solat malam, solat sunat, bacaan Quran, infak, bawalah sepenuh langit dan bumi pun di hadapan Allah. Tapi kalau tak ada fi sabilillah, maka dia tidak akan ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Itu saya dapat kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat diambil. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadha jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'd.